Okey, salam sejahtera semua. Hari ini saya nak teruskan ke bahagian putaran. Okey, kita dah mempelajari translasi dan pantulan. Jadi hari ini kita sambung ke bahagian putaran. Okey, seperti yang awak faham mengenai putaran, putaran ni dia mesti dalam bentuk satu bulatan. Okey. Okey, putaran ni dia satu bulatan. Okey. Okey, contohnya, dapatkah anda mengenal pasti pergerakan objek yang berputar di sekeliling anda seperti jarum jam, kipas siling, pergerakan tayar. Okey, jadi semua ni dia bergerak secara berputar, iaitu bentuk bulatan. Jarum jam melakukan putaran penuh setiap 12 jam. Okey. Jadi awak boleh bayangkan pada jarum jam, okey, dia akan membuat satu putaran penuh setiap 12 jam. Okey, namun begitu putaran tayar bergantung pada arah pergerakan sama ada ke depan atau ke belakang. Okey, untuk tayar kadang-kadang dia bergerak ke depan dan kadang-kadang dia bergerak, bila reverse dia akan bergerak ke belakang. Semua pergerakan tersebut mempunyai pusat putaran. Okey, jadi ini yang penting dalam putaran, dia mesti ada pusat putaran. Okey, jadi ini saya skip. Okey, sebab putaran ni dia agak ringkas. Okey, seterusnya putaran dalam pelbagai perwakilan. Apabila kita memerihalkan suatu putaran, okey, yang kita perlu nyatakan, okey, awak mesti nyatakan pusat, sudut putaran dan arah putaran. Okey, jadi ini yang pertama, itu pusat, yang kedua dan yang ketiga. Okey, jadi saya highlightkan ada 3 perkara yang sangat penting dalam putaran. Yang pertama, pusat putaran. Yang kedua, sudut putaran, dan yang ketiga, arah putaran. Okey, jadi ada 3 perkara yang awak perlu kenal pasti dalam bahagian putaran. Okey, untuk pusat putaran, okey, awak akan beri koordinat. Nanti kita akan lihat pada contoh. Okey, apa yang boleh kita lihat pada jam, kedua-dua gambar jam ini. Okey. Yang di tengah ni dia adalah apa? Pusat putaran. Okey, ini pun mewakili pusat putaran. Okey, manakala kalau awak lihat pada jarum tersebut dia ada bukaan, betul tak? Bukaan ni adalah sudut putaran. Dia pun sama. Berapa darjah sudut putaran yang akan objek memutarkan kepada image. Okey. Yang ketiga, arah putaran. Okey, awak lihat pada anak panah ni. Okey. Pada anak panah. Okey, yang ni anak panah dari, okey, nampak tak? Jadi ini adalah ikut arah jam kerana jarum jam dia bergerak dari 12 ke 6. Okey. Jadi yang kedua ni adalah lawan arah jam. Okey. Kerana pergerakan jarumnya dari contohnya lah dari 2 ni ke 10, dia lawan arah jam, dia bergerak ke kiri. Okey. Seterusnya awak lihat pada contoh. Perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Jadi bila perihalkan, kita mesti sentuh 3 perkara, iaitu pusat, yang kedua sudut, yang ketiga arah. Okey, perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey, bagi A,
Okey. Ini adalah objek. Yang ini adalah image. Okey. Jadi saya ambil satu titik, iaitu titik A. Okey, jadi apa yang saya buat? Saya buat garisan yang sama jarak dari A ke pusat putaran T. Okey. Dan sorry. Okey. Dan ni pula. Okey, dari T ke image A dia mesti sama jarak. Apa yang awak boleh lihat? Okey. Sudut bagi putaran, sudut ni adalah 90 darjah dan pergerakannya adalah ikut arah jam. Jadi, pada jawapan awak mesti nyatakan putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik S. Okey, yang ni adalah sudut, arah dan ni adalah pusat. Okey. Yang kedua pula, okey, contohnya lah, dalam contoh buku teks ni, dia ambil satu titik. Mesti pilih titik yang sama. Okey, kemudian kita buat garisan yang menghubungkan objek ke image. Okey, objek ke image. Okey. Okey. Yang ni. Okey. Okey, kalau lihat dia diputarkan daripada objek ke image. Ini adalah lawan jam. Okey, pusat titik S. Okey, dan dia adalah berapa puluh darjah? 90 darjah. Jadi pada jawapan kita mesti nyatakan 90 darjah lawan arah jam dan pada titik S. Okey, jadi untuk huraian, perihalkan ataupun huraikan, mesti sebut ketiga-tiga barulah dapat markah penuh. Okey, bagi contoh 19, tentukan image bagi PQR apabila diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Okey, jadi yang kita perlu highlightkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Itu adalah ciri-cirinya. Perkara pertama yang saya akan buat, saya akan hitung bilangan. Saya akan pilih satu titik P. Okey, hitung bilangan. Letak 1, nampak tak? 1, 2, 3. Jadi kita akan membentuk 1, 2, 3 untuk mendapatkan image P. Okey, dapat? Okey, kemudian kita buat lagi untuk R. 1, kita tukar warna lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi untuk image-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, maka untuk R ini adalah image bagi R. Okey, dan bahagian yang terakhir, okey, yang ni kita akan guna kaedah yang berbeza sedikit sebab dia bukan sama lurus dengan pusat, ada jarak sedikit. Okey, caranya kita guna kaedah nazib. Okey,
Jadi ini saya akan guna pensel warna purple. It's not purple. Kita perlu guna warna berbeza sedikit. Okay, saya guna warna orange. Okay, jadi untuk M ni, step pertama kita akan hitung berapa jarak melintang. 1, 2. Okay, sebab Q ada di sini. Okay, 1, 2. Dan kita tulis sebab 90 darjah kan. 1, 2. Ini tadi dah 90 darjah. Titik ni diputihkan 90 darjah. Okay. And then di mana kedudukannya? Okay, hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Okay, awak akan dapat Q nya di sini. Okay, jadi image selepas diputarkan, ini adalah jawapan selepas 90 darjah. Okey, kalau yang kaedah buku ni dia agak berbeza daripada kaedah saya sebab guna kertas huruf, tapi tak apa, nanti kita buat pengukuhan lagi. Ini saya tak galakkan sebab dia agak sukar, tapi kalau awak berminat untuk belajar, awak boleh baca. Okey, sekarang saya fokus ke contoh 20. Tentukan objek bagi titik Q apabila diputarkan 190 mengikut arah jam pada titik. Okey, jadi objek bagi titik Q. Okey, dia nak awak cari objek. Ini adalah image. Ini adalah image. Okey, maka awak perlu cari objek. Okey, jadi diputarkan ikut diputarkan. Jadi ini diputarkan 180 darjah ikut arah jam pada titik M. Itu adalah ciri-ciri putaran. Okey, jadi untuk 180 darjah, okey, 180 darjah dia adalah 1 garis lurus, itu 180 darjah. Okey, maka kita tahu bahawa jarak daripada M ke Q 1, 2. Jadi yang ini pun 1, 2. Okey, jadi bila diputarkan 180 darjah ikut arah jam, akan jadi bawah kan. Jadi image ni diputarkan, okay, jadi dia akan macam ni. Itu adalah objek bagi Q. Jarak dia daripada pusat ke image dan pusat ke objek haruslah sama. Okay, jadi itu adalah cara untuk mencari objek. Yang ni saya skip dulu. Kita fokus kepada latihan dulu. Jom cuba. Perihalkan putaran bawah yang berpusat di B jika A ialah objek dan B adalah image. Jadi keywordnya A adalah objek, okay, B adalah image. Jadi perihalkan putaran di B. Okey, apa yang kita buat? Okey, jadi ini adalah objek. Ini adalah objek, ini adalah image. Okey, jadi step pertama saya akan cuba buat garisan sambungkan. Okey. Jadi yang kita perlu kenal pasti bagaimana objek ni boleh menjelma jadi image. Jadi okey, jadi awak boleh lihat apa arahnya adalah ikut arah jam. Jadi awak akan tulis putaran berapa darjah? Ini separuh garis lurus kan. Jadi putaran 90 darjah ikut arah
jam pada P. Itu sahaja yang banyak. Okey. Okey, seterusnya untuk B. Yang ni adalah objek, yang ni adalah image. Okey, perkara yang sama kita buat. Okey, buat sambungkan. Oh, bunga salah. Astagfirullahaladzim. Okey. Sambungkan pada titik. Alright. Jadi bagaimanakah objek boleh jadi image? Okey, yang ni objek akan menjelma jadi image 90 darjah. Jadi bagaimana kita nak tulis? Okey, jadi saya tulis balik. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada B. Jadi kita dah sebut ada ketiga-tiga yang dikehendaki oleh jawapan nanti. 90 darjah arah jam pada pusat B. Okey, seterusnya. Okey, yang ni adalah objek, yang ni adalah image. Okey, ni adalah image. Jadi macam yang sama kita akan alright. Okey, seterusnya kita akan buat perbandingan. Okey, awak lihat yang ni adalah 90 darjah dan objek jadi image tu adalah ikut jam atau lawan jam? Okey, lawan jam. Okey, maka awak tulis jawapan putaran 90 darjah. Okey, lawan arah jam pada P. Okey. Dan yang terakhir, okey, ini adalah objek, ini adalah image. Jadi seterusnya kita lihat yang ini 90 darjah dan ini adalah ikut jam. Okey, kita tulis balik pada bahagian jawapan. Putaran 90 darjah. Okey. Ikut arah jam pada P. Okey, yang seterusnya perihalkan putaran yang membentangkan objek kepada imejnya. Okey, perkara yang sama, perihalkan mesti sentuh 3 perkara tadi. Okey, apa yang saya pilih? Saya akan pilih satu titik yang sama. Okey, jadi ini adalah objek, ini adalah image. Okey, awak mesti pilih titik objek dan image dan titik yang sama. Okey, jadi saya sambungkan. Kemudian saya buat anak panah. Ini adalah berapa darjah? 90 darjah. Jadi ini adalah lawan arah jam atau ikut arah jam. Okey. Jadi jawapannya putaran 90 darjah ikut arah jam pada P. Okey, yang seterusnya untuk B. Okey, saya pilih yang ni. Yang ini. Kita boleh lihat. Nampak tak? Dia membentuk satu garis lurus. Satu garis lurus ni adalah 180 darjah. Kalau 180 darjah, dia tak, arah dia tetap sama. Awak putarkan ikut arah jam. Okey. Contohnya ini objek ke image.
Okey. Ni adalah ikut arah jam. Okey. Kalau kita lawan arah jam pun boleh. Nampak tak? Kalau di titik ni kita lawan arah jam pun betul. Kedua-dua arah betul. Ni untuk sudut 180 sahaja. Okay, tapi saya pilih satu sahaja untuk elak kekeliruan. Jadi jawapannya putaran 180 darjah ikut arah jam pada P. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Saya pilih satu titik. Kalau perhatikan, dia macam pantulan kan, tapi ini adalah putaran. Jadi titik untuk yang akan diputarkan mestilah macam ni. Okey. Betul tak? Okey, yang ni titik diputarkan macam ni. Okey, saya ambil yang senang lah. Okey, titik ini. Jadi awak boleh nampak pusatnya adalah T. Okey, pusatnya adalah T. Sudutnya berapa? 180 darjah. Okey, dan arah terbalik. Okey, ini adalah objek, ini adalah image. Jadi macam ni. Okay, jadi jawapannya putaran 180 darjah lawan arah jam pada T. Okey, T sebagai pusat. Okey, sekarang ni kita sambung ke bahagian penyelesaian masalah. Okey, lepas ni kita buat lagi latihan tadi, soalan yang seterusnya. Okey, tapi yang ini saya tentukan menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okey, bagaimana kita nak menentukan pusat, sudut dan arah putaran? Okey, jadi pada contoh 21, A prime, B prime, C prime ialah imej bagi A, B, C, D di bawah suatu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran itu. Okey, jadi untuk A, ni adalah objek objek, image. Okey, jadi anda tulis objek dan image. Okey. Jadi perkara pertama yang kita paling mudah untuk kenal pasti adalah arah. Okey. Bagaimana objek yang menjadi image. Okey, maka kenal pasti arah ni adalah ikut lawan arah jam. Ikut arah jam. Okey, jadi pada bahagian jawapan awak tulis arah putaran. Ini tulisan besar. Arah putaran ialah ikut arah jam. Okey, kita dah jawab yang pertama. Kemudian kita perlu kenal pasti pusat dahulu, barulah dapat mengenal pasti berapa sudutnya. Okey. Jadi step pertama yang kita akan buat, kita akan pilih satu titik. Jadi saya pilih paling mudah titik C dan image C. Okey, itu step pertama. Kita pilih satu titik objek dan image. Okey. Okey, step yang kedua yang saya akan buat, saya akan sambungkan kedua-dua titik tadi dan kemudian kita akan lihat berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey,
Jadi kita ada 4 unit jarak. Okey, step yang ketiga, membuat satu garis berserenjang yang mempunyai jarak yang sama dengan garis C tadi. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang sama. Sekarang kita dah dapat garisan yang berserenjang. Apa yang kita perolehi? Ada 2 kemungkinan bagi pusat putaran. Sama ada pusat yang putaran pertama atau yang kedua. Bagaimana kita nak kenal pasti yang mana pusat putaran yang betul? Kita akan pilih jauh dari anak panah. Itu dah syaratnya, jauh daripada anak panah. Di antara 1 dan 2, yang mana lebih jauh daripada arah anak panah? Terbukti 2. Jadi maka 2 ni adalah pusat putaran. Di mana ada koordinat. Ini adalah pusat putaran. Jadi kita dah jawab soalan kedua. Yang ketiga, berapakah sudut? Apa yang kita nak buat untuk kenal pasti sudut? Sambungkan garis objek dengan pusat putaran, imej dan pusat putaran. Kemudian lihat berapa darjah. Ini adalah 90 darjah. Kita tulis sudut putaran sama dengan 90 darjah. Jadi kita dah dapat jawab 3 soalan yang dikehendaki. Cara yang saya tunjuk ni lebih mudah. Jadi kita guna kaedah yang sama untuk jawab atas diri tadi. Bagaimana kita nak mengenal pasti pusat putaran? Satu, dua. Ni arah putarannya adalah nampak tak? Daripada objek, ni adalah objek. Ini adalah image sebab dia ada prime. S kepada S prime, objek pada image. Kemudian kita akan sambungkan garis 2. Kemudian kita akan buat garis yang berserenjang dan mempunyai jarak yang sama, 2 petak, betul tak? And then kita ada 2 kemungkinan bagi pusat. Pilih yang menjauhi pusat. Pilih yang menjauhi anak panah, iaitu di bawah. Jadi pusatnya adalah sifar. Jelas? Nombor 3. Lukis imej A di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat O. Jadi O ni adalah pusat. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Lawan arah jam dia akan ke bawah. Jadi kita akan lukis. Jadi kita akan lukis. Ini awak guna pembaris. Awak ukur, guna jangka lukis. And then awak lukiskan guna 90 darjah, guna protektor boleh. Ukurkan ini adalah sama. Pastikan dia sama jarak dan sudut 90 darjah. Putaran 180 darjah pada pusat O. Jadi bila awak putarkan bila awak putarkan 180 darjah, akan putar. Jadi ini
Ini adalah image bagi R. Seterusnya, nombor 4, tentukan koordinat objek bagi titik yang berikuti bawah putaran yang diberikan. Okey, bagi titik P, pusat dia adalah, tandakan pusat. Pusatnya 2, pilih warna biru lah. Negatif 2, 1. Negatif 2, 1. Jadi ini adalah pusat untuk P. Ini adalah pusat bagi P. 90 darjah ikut arah jam. Kalau ikut arah jam, macam ni. Betul tak? Jadi 90 darjah saya akan buat. Okey, kita guna jarak yang sama. Ataupun kita boleh guna kaedah macam ni. Okey. Okey. Apa tak? Kurang jelas. Sorry. Okey. Okey, satu petak, kemudian simpang ke P. And then, sebabkan dia ikut arah jam, kita akan buat satu petak. Cik dah nazir ni 1, 2 kan. Jadi dia akan 1, 2. P nya image objek. Kejap. Kenapa lukisan ni image? Okay, tak apa. Okey. Oh, dia nak awak kenal pasti. Okey, betul-betul. Dia nak awak kenal pasti objek. Okey, jadi awak akan dapat yang ni diputarkan 90 darjah. Jadi P nya berapa? 0,2. Okey, seterusnya untuk Q. Okey, saya akan padam supaya lebih jelas. Kita buat soalan lain lagi, saya padam. Okey, kemudian bagi Q, pusatnya dekat O. Okey, 90 darjah lawan arah jam. Jadi 1, 2. Nampak tak? Okey, jadi kalau lawan arah jam, dia akan bergerak ke bawah. Jadi 2 petak juga, 1, 2. Jadi objek Q adalah, tulis 0, negatif 2. 0, negatif 2. Okey. Seterusnya bagi R. Untuk R, pusat putarannya adalah 0, negatif 1. 0, negatif 1. Ini adalah pusat putarannya. Jadi, caranya, okay, dia lawan arah jam. Lawan arah jam, dia akan bergerak ke bawah. Okey, ini. Okey, bawah 1, 2. Betul tak? Okey, kemudian kita akan buat lagi. Tanda 1 bergerak ke atas. Sekejap. Ini kurang jelas. Ini untuk R. Okay, saya nak buat nazir. Okay. Sebenarnya kaedah nazir ni. Okay, contohnya lah. Okay, saya ulang balik . Macam ni. Why? Alright. Okay, macam ni. Jadi ini adalah pusat. Betul tak? Okey, jadi apa yang saya akan buat? Saya akan buat satu tulisan nazir. 1, 2. Nampak tak? Okey. Lepas tu kita akan buat 1. Okey, nampak tak? Okey. Jadi dia akan diputarkan 90 darjah. Ini 90 darjah. Okey, maka yang paling sesuai yang akan 90 darjah adalah yang ni. Ini adalah R.
R ni bersamaan dengan 1, 0. Saya lagi. Sorry. Ialah sekali 04 04. Mana 4? 4 atas. Yang ini. Okey. Ini adalah pusat putaran. Okey. Saya buat dulu. Okey, ini adalah pusat putaran. Nampak tak? Okay, dia adalah ikut arah jam. Jadi kalau ikut arah jam, ni ikut arah jam. Okey, ni untuk S . Jadi apa yang kita buat? Okey, saya akan buat garis yang melalui pusat putaran tadi. Bukan lalu S, lalu pusat putaran. Okey, nampak tak? Okey, dia 2 petak untuk sampai ke simpang S. Jadi ni pun 2 petak juga. Okey, nampak? Jelas? Okey, kemudian kita sambung 1 petak di atas. Jadi pusing. Kita buat kaedah Razi. Nampak tak dia kaedah Razi? Okey. Jadi putarannya adalah 90 darjah. Maka S, objek S adalah tersebut. Ikut. Jadi baca koordinat S itu adalah 06. Okey. Okey, jadi itu saja yang saya nak bincangkan hari ini. Awak boleh lihat pada contoh-contoh lain dan buat latihan, dan nanti saya akan bincangkan jawapan pada latihan. Okey, sekian, terima kasih.